السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas kita telah membincangkan tentang sedikit sebanyak latar surah Al-Kahfi ini, dan kemudian kita juga membahaskan ataupun menafsirkan beberapa ayat awal daripada surah ini. Pada kuliah yang lepas kita telah bincang pada ayat yang ketiga dan keempat, dan kita telah sebut pada muqaddimah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepada hambanya dan tidak menjadikannya iwaja, yakni menjadikannya bengkok. Dan kemudian kita menceritakan tentang amal saleh, dan pada ayat yang keempat Allah menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kita telah tafsir pada kali yang lepas dan sedikit kita masuk untuk menyambung pada ayat yang berikutnya. Allah menyatakan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada wa yunzir, yakni dan dia memberikan peringatan. Perkataan nazir, yakni kita ada perkataan nazir, naziran, kita ada basyiran. Kedua-duanya merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka naziran wa basyira. Kami hantar engkau sebagai memberikan peringatan yang menakutkan dan memberikan khabar yang menggembirakan. Inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Kami menghantar engkau sebagai pemberi peringatan pada khabar yang mengembirakan dan khabar yang menakutkan. Nadhir maksudnya warning, amaran, dan memberi amaran kepada orang-orang yang menyatakan ittakhadallahu walada, to warn those people who said Allah Subhanahu wa taala has taken a son. Memberi amaran kepada orang yang menyatakan Allah telah mengambil anak. Dan kita telah sebut dalam tafsir yang lepas bahawasanya ada beberapa golongan yang menyebut Allah ini ada anak. Antaranya siapa? Yang paling utama Yahudi yang menyebut Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Kemudian Kristian yang menyebut Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih itu anak Allah. Kemudian orang-orang Arab yang menyatakan malaikat ialah anak-anak perempuan Tuhan. Ini adalah merupakan perkara yang besar, kerana kalau kita lihat orang yang tak layak ada anak perempuan yang bersih, tiba-tiba kita kata dia ada anak bukan melalui perkahwinan yang sah, itu pun sudah berat bagi manusia yang bermaruah. Bagaimana bagi Allah Azza wa Jal yang maha suci dia daripada mempunyai pasangan dan memerlukan pasangan dan kemudian melahirkan anak.
Ini adalah perkataan yang besar dan merupakan penderhakaan yang besar. Sebab itu syirik merupakan penderhakaan yang besar. Allah menyatakan, menyambung perkataan mereka itu, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Tuan-tuan baca sama-sama saya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ma lahum, yakni secara umumnya kalau kita terjemah, kalau dia terjemah umum ni, dalam terjemahan yang nombor 5 tu, saudara akan tengok, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya menyatakan suatu pembohongan semata-mata. Kita terjemah daripada ayat, perkataan demi perkataan. Ma lahum, ma dia nafi, bahawasanya tidak ada lahum bihi min ilm, tidak ada bagi mereka daripada ilmu pengetahuan. Wala li abaihim, tak ada juga pengetahuan, tidak juga pada bapa-bapa mereka. Neither they have knowledge regarding this, nor their forefathers. Dia orang tidak ada ilmu, mak pak mereka pun tidak ada ilmu pengetahuan. Habis kenapa dia kata? Yakni kata kepada Allah apa yang mereka tidak ada pengetahuan mengenainya. Sebab itu orang yang mensyirikkan Allah semuanya di atas kejahilan. Syirik saja tentu dah jahil. Jahil maksudnya tak ada ilmu. Tak ada ilmu dalam erti bahasa biasa, bodoh. Pandai macam mana pun, kalau mensyirikkan Allah, hakikatnya padanya ada kebodohan yang besar. Padanya ada kebodohan yang besar. Kerana dia telah tersalah dalam perkara yang besar. Kalau ada satu orang boleh buat kajian sehingga dapat jumpa perkara-perkara kecil, neutron, proton, dapat jumpa benda-benda dalam sains yang manusia tidak boleh lihat dengan mata, dapat tahu bintang dan membezakan antara bintang A dan bintang B, dapat tahu suara-suara yang ada, bunyi-bunyi yang ada di langit dan haiwan-haiwan yang ada di bumi, tiba-tiba gagal untuk mengetahui Allah wahdahu la syarikalah. Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah kata, malahum bihi min ilm, tak ada pengetahuan. Wala li abaihim, tidak juga mak bapak mereka. Tapi kenapa dia kata? Sebab mengikut perkataan mak bapak mereka. Dan ini adalah perkara yang terjadi kepada banyak masyarakat manusia dalam dunia ni, sebab ikut perkataan tok nenek mereka. Pasal apa dia sembah tu? Pasal family kami semua sembah yang tu. Sebab itu apabila agama datang, antara perkara yang berat para rasul nak lawan ini ialah kami buat ni kerana tok nenek kami buat. Hadza wajadna aba'ana. Ini yang kami dapati mak bapak kami. Yang ni dia panggil taklid buta. Pasal apa taklid? Bukan taklid si buta. Taklid tu buta. Ikut secara tidak tahu apa-apa. Hatta sebab itu di dalam agama tak benarkan kita ikut benda yang kita tak tahu. Pasal apa haram ustaz? Saya kata haram lah, tak boleh. Pasal apa tak boleh mufti?
Tak boleh sudahlah, saya mufti, saya kata tak boleh, hamba pakai yang tu. Agama tak kenal yang ni. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu, jiwa kamu, semuanya akan ditanya. Pasal apa dia kata Uzair bin Allah? Pasal mak bapak dia kata. Pasal apa dia kata Al-Masih bin Allah? Al-Masih anak Allah. Sebab apa? Pasal orang dulu kata. Ma lahum bihi min ilm wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kaburat kalimatan. Besar perkataan ni. Kaburat ni dalam Arab ni dia kabira yakbaru, kalau umur itu besar. Kaburat yakni kabura yakburu, yakni kalau sesuatu itu besar. Kaburat kalimatan, itu tamyiz dalam bahasa. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar perkataan, alang, dalam dia terjemah ni dia kata alangkah buruk lah. Ni cakap ni cakap besar ni, bukan maksud cakap besar. Ni kes berat ni. Itu maksudnya kaburat. Tu kita kata akbar, kabir. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Berat, besar perkataan yang buruk perkataan yang keluar daripada mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba, dan mereka tidaklah mereka kata melainkan hanya adalah pendustaan. Saya sebut tadi, kepada orang manusia yang baik kita kata buruk ke dia, kata hang tak baik, kata macam tu dia orang baik. Wanita yang bersih kita tuduh dia zina, besar. Hatta kalau orang itu ada kedudukan yang tinggi, kita letak dia pada kedudukan yang rendah, orang kata tak padan buat macam tu ke dia. Bagaimana Allah yang lam yalid wa lam yulad, tiba-tiba kita kata dia ada anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kemudian Allah kata, saya baca, tuan-tuan ikut. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsak, maksudnya asal fala'alla dalam bahasa Arab ni maksudnya barangkali. Tapi bila dia nak terjemah barangkali ni, dia jadi macam boleh salah faham. Jadi para ulama cuba cari apa sebenarnya fala'allaka ini, apa sebenarnya maksudnya di dalam susunan ayat ini. Maka dia terjemah di sini, sekali saya akan terjemah perkataannya. Dia terjemah, maka janganlah engkau Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman dengan keterangan ini. Ini terjemahan dia. Tapi saya nak cerita asal maknanya. Fala'allaka bakhi'un, kalau nak terjemahnya, barangkali engkau bakhi'un, engkau memusnahkan dirimu. You probably destroy yourself, destroy your life. Kenapa probably you destroy your life? Kerana la'allaka ni maksud barangkali Muhammad, macam ni lah bahasa dah. Barangkali kau ingin memusnahkan dirimu disebabkan perbuatan mereka itu. Maksudnya Allah bukan kata Nabi akan musnah. Maksudnya Nabi rasa berat, seakan-akan macam itu. Dan maksudnya Allah kata janganlah buat macam tu. Kenapa Nabi nak memusnahkan dirinya?
Tuan-tuan kena faham hal ini bersama. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan orang apabila dia berdakwah, diseru kepada seruan yang kebenaran. Satu, bila diseru dengan bersungguh-sungguh dan dia mau orang tu beriman bersungguh-sungguh, dan orang menolak apa yang dia seru, apa keadaan diri dia? Dia duka cita. Tapi kalau kita jenis pendakwah, saya main ceramah segala, tuan-tuan dengar, tak dengar sudah, saya balik pada ni, saya tak duka cita. Tapi kalau saya jujur, ikhlas dengan dakwah, saya akan duka cita. Nak bagi faham, kita tengok apabila kita minta anak kita buat yang baik, tiba-tiba dia tak buat, kita sedih. Walaupun kita buat. Katakanlah kita ada anak, na'udzubillah, tak sembahyang. Kita ahli solat, tahu besarnya dosa meninggalkan solat. Anak kita tak solat, kita fikir tak sedih. Teringat anak kita sedih, teringat anak kita sedih. Sebab kita tahu apakah penyudahan kepada orang yang tidak solat. Tapi kalau kita pun tak penting sangat solat ni, sekadar nak ceramah je suruh orang solat, kita tak kisah. Nabi telah berdakwah dengan sungguh-sungguh diri dia. Dia bukan duka cita terhadap orang tak terima perkataannya sahaja, tapi duka cita kerana orang itu menolak kebenaran. Kerana manusia ini, di dalam menolak pendapat, saya cakap satu pendapat, tuan-tuan tolak. Kemungkinan dua benda. Salah satu saya duka cita. Siapa-siapa pun. Mungkin saya duka cita kerana saya rasa perkataan saya ditolak. Macam saya jatuh standard lah. Itu sikit ada ketakaburan dalam diri kita. Tapi jika saya duka cita kerana saya tahu ini adalah kebenaran, bukan soal saya, soal ia benar. Sedihnya kerana menolak benda yang benar. Itu satu pujian, satu kemuliaan. Nabi ni, dia punya sedih hal ini, sehingga Quran berapa kali sebut tentang perkataan bakhi'un. Ada dalam tempat lain Quran sebut bakhi'un lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali engkau macam nak memusnahkan dirimu kerana mereka tidak beriman. Tuan-tuan bayangkan bila Quran diulang ni, artinya demikian satu gangguan perasaan Nabi bila memikirkan kaum dia tidak beriman. Allah yang empunya syariat itu sendiri menegur Rasulnya jangan sampai macam tu. Artinya bersungguhnya Nabi ni. Sebab itu semasa Hajjatul Wada', haji penghabisan, Nabi SAW tanya para sahabat, innakum satus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu semua akan ditanya nanti tentang aku ni, kamu nak kata apa nanti kepada Tuhan tentang aku? Dia kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa adait. Kami akan menyaksikan sesungguhnya engkau telah menyampaikan dan menunaikan. Dia, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Maksud, ya Allah, aku buatlah kerja ni. Yang ni orang yang membuat kerja dalam masyarakat manusia ni, ada orang yang dia perfectionist. Dia nak buat kerja tu bagi cukup. Macam mana bos dia mau, dia buat macam tu. Dia tak mau bos dia nampak leceh. Tapi Nabi, bos dia bukan manusia. Nabi Allah Azza wa Jal, bila dia berdakwah, dia melancarkan dakwahnya, dia duka cita jika sekiranya dia tidak dapat menunaikan tanggungjawab ini. Sehingga dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala kata, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat.
Jangan kau musnahkan diri mereka, dirimu kerana duk sedih pada mereka. Ini apabila kita tahu ini, maka kita tahu besarnya yang dikatakan diri Muhammad bin Abdullah. Sebab Nabi berdakwah bukan ada kepentingan ni. Tidak ada kepentingan jawatan, tidak ada kepentingan pemberian. Bahkan dia yang menanggung tugasan dakwah itu. Itu satu keadaan. Satu lagi, apabila semua orang pergi dakwah dan dia tahu hal ini benar, orang ni kata macam-macam kan Nabi. Pemecah belah masyarakat. Mai kat sana kata, tukang sihir. Apa lagi? Gila. Saya selalu sebut tuan-tuan, bezanya antara satu orang yang bijak, Nabi, dengan perkataan gila. Semua orang Mekah tu, orang ni tuan-tuan, kalau orang yang jenis tidak ada maruah, dia tak kisah orang kata apa kat dia. Weh gila. Dia jawab, dia pula jawab apa. Pasal dia tak kisah. Kalau orang kata, hang ni jahat tu, setengah orang, dia tak sajalah aku melawak. Orang yang tak ada nilai. Tapi orang yang ada nilai, ashabul muru'ah, orang-orang yang ada maruah, apabila orang kata pada dia jahat, dia terpukul dengan perkataan, walaupun mungkin orang tu melawak kan dia. Kata hang ni satu orang, hang ni tak amanah. Walaupun kau tu mungkin melawak, tapi perkataan itu ganggu dia. Sebab apa? Sebab dia adalah orang-orang yang dengar tak orang? Tak perlu. Tu imam berabak setengah jalan. Kerana dia orang-orang yang tak ada maruah. Kita kata biar apa pun. Tapi Nabi ini daripada titis jalur manusia yang berketurunan, yang ada maruah, dihormati, disanjungi dalam masyarakat, dikenali dengan Al-Amin, sebagai orang yang amanah. Mari orang duk kata, lepas bawa Islam, orang kata gila, orang kata tukang sihir, orang kata kaki pemecah belah masyarakat. Banyak mana pikiran itu mengganggu seseorang. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan, kalau orang main tumbuk dengan kita, bergaduh tumbuk kita, tu tumbuk dia balik, lepas tu menang salah seorang pun, balik bubuk, tak apa. Ada orang tu buat tak senonoh, tampak dia tumbuk aku, tak apa. Taklah seberat kadang-kala daripada kita, orang tak pukul kita, tapi dia ucapkan perkataan-perkataan yang berat. Kalau satu orang ucap, berat. Tapi kalau satu masyarakat, semua duk pergi kata kat dia, banyak mana berat. Abu Jahal and the gang mesyuarat di Darun Nadwah, lancarkan kata pada Muhammad. Orang-orang yang datang menunaikan haji, masa tu Facebook tak ada lagi, grup WhatsApp tak ada. Orang-orang yang datang menunaikan haji, pemimpin Quraisy ingatkan mereka, jaga, ada ni Muhammad bin Abdullah, yang ni dia ni gila, tukang sihir, macam-macam. Nabi berucap, Abu Jahal, Abu Lahab duduk di belakang, ni anak saudara aku ni, aku tahu kan betul. Dia ikut Nabi. Agak-agak berat mana tu, tugas nak kena buat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, untuk perkara itu Allah Subhanahu wa taala berapa kali bagi tahu dalam Quran. Allah kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sesungguhnya kami benar-benar tahu, innahu,
La yahzunuka alladhi yaqulun. Ia benar-benar, kami benar-benar tahu, kami tahu sesungguhnya ia telah benar-benar mendukacitakan engkau apa yang mereka katakan. Nabi yang paling tinggi. Orang kata kat Nabi, nak pergi habang kat siapa? Habang kat Bilal. Bilal pun duk kena buli. Kau ada yang geng yang kuat juga boleh duk pitinah balik, tak apa lah kan. Tapi itu yang Allah kata, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athari. Sehingga dalam ayat lain Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami tahu telah benar-benar menyempitkan dadamu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Tapi Tuhan bagi ubat apa pada Nabi? Orang kata ni memang sempit dada. Orang tu kata, ni kadang-kadang orang nak mengadu kita, saya ni orang suka duk kata. Nabi orang kata, tapi biarlah orang kata dengan reason yang betul lah. Jangan kita kata buat ambil. Kita punya pasal. Nabi dakwah yang benar. Allah kata kami tahu bahawasanya yadhiqu sadruka bima yaqulun, telah menyempitkan dadamu apa yang mereka katakan. Apa yang Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu dan termasuklah di kalangan orang-orang yang sujud. Sebab itu ubat kepada perkataan orang ialah tasbih dan masukkan diri di kalangan orang yang sujud. Banyakkan sujud. Allah kata, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jika mereka tidak beriman dengan hadithil asafa, dengan Al-Quran. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tuan-tuan baca sama dengan saya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maksudnya Allah kata, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai penghiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah antara mereka yang terbaik amalannya. Kita ambil perkataannya, inna, sesungguhnya kami benar-benar, sesungguhnya kami benar-benar, ja'alna ma 'alal ardi zinah, kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini adalah zinah, iaitu jadikan perhiasan. Anak kita perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak, Tuhan kata, perhiasan kehidupan dunia. Hias ni macam mana? Hias ya. Kadang-kadang orang tu tak cantik, tapi bila hias nampak cantik. So saya ada komedian seorang, dia kata sekarang ada handphone, handphone yang bila dia ambil, dia scan muka kita, dia tahu ni muka kita. Jadi dia pun boleh trace, ni muka kita, kita boleh buka lah. Jadi bila nak buka handphone tu, kita trace muka kita lah, kan? Kita scan muka kita. Kata kalau isteri kita tidur, dia nak buka handphone, dia pun scan muka kita. Jadi dia boleh buka handphone kita. Tapi dia kata, kita nak buat kat isteri tak boleh. Kerana perempuan yang sebahagian, masa dia celik, muka macam lain. Dia tidur, muka macam lain. Sebab banyak solek daripada yang betul. Kata dia lah, bukan saya kata kat perempuan di sini, cerita. Okey. Tapi apa yang saya nak sebut ialah, zina maksudnya penghiasan, kan? Sebab tu orang man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana,
orang yang dihiaskan untuknya amalannya yang buruk, lalu dia menampaknya sebagai baik. Itu hias. Allah kata, kami jadikan di atas muka bumi ini apa? Zina, perhiasan. Nabi SAW kata, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dunia ini hulwah, manis, menghijau. Allah lantik kamu menjadi khalifah di atasnya. Falyanzur kaifa ta'malun. Allah nak tengok kamu buat apa. Dia jadikan kitab dunia ini perhiasan untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk dia menguji siapakah di kalangan mereka yang ahsanu amala. Quran berapa tempat semua sebut ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa dia tak kata aksaru amala? Dia nak uji siapa yang paling baik amalannya. Dia tak kata siapa yang paling banyak amalannya. Yang paling baik, satunya kena ikhlas. Yang keduanya, kena betul macam mana yang Allah dan Rasul mahu. Semayang maghrib 3 rakaat. Kalau kita buat 10 rakaat maghrib, amalan yang banyak. Tapi baik tak? Tak baik. Dia tak kata aksaru amala, amalan yang paling banyak. Dia kata amalan yang paling baik. Quran konsisten dalam hal itu. Sebab tu ramai orang kata, apa salahnya buat banyak pun, benda baik. Tak boleh. Semayang subuh, pantai bang 10 rakaat. Hari ni cuti kita Ahad dah mayang habis 10. Bukan dia nak pergi mana pun. Tuan-tuan, hari ni ustaz kita yang nak main kuliah subuh tak ada. Jadi kita pas subuh pun tak ada buat apa. Saya ingat nak semayang bang 6 rakaat begini. Kita apa tu imam ni? Dia kata, hang ni penyegan lah. Awak 2 je. Kita tambah lagi 4, apa salah? Nak pergi mana? Cuti ke ni? Kita bukan masalah aku nak pergi mana, tapi 2 je. 2 tak apalah, benda 2 dapat pahala 2, 6 dapat pahala lagi banyak. Boleh kah? Boleh kah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan mau banyak, dia mau apa? Yang baik. Nak kira yang baik macam mana? Nak kira yang baik itu ialah mesti, nak kira apa? Semayang tu imam ke baik? Semayang mufti ke baik? Tak boleh. Tak boleh nak ukur. Satu seorang yang boleh ukur. Pasal mufti, Tuhan tak lantik dia wakil. Tu imam, Tuhan tak lantik dia wakil. Hak Tuhan lantik wakil siapa? Seorang saja. Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad bin Abdullah buat, hak tu baik. Walaupun sikit. Selain daripada dia buat, walaupun hebat, tak baik. Kadang-kadang orang komplain kita. Dia kata, apa boleh ni? Selawat syifa' pun tak ada. Hampa nak baca, hampa punya hal lah. Kita kata hak mana hak Nabi buat tu baik. Dia kata hak Nabi baik, tapi hak kami buat lagi baik. Susah kalau hampa lagi baik daripada Nabi ni. Kalau hampa setakat nak kata boleh, itu terpulanglah hampa punya ijtihad. Tapi yang lebih baik tentu dah yang dibuat oleh Nabi. Tentu dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ikut. Dan kami benar-benar akan menjadikan, mana benar-benar tu? Lam tu, laja'ilu, lam tu. Siapa yang mengajar? Laja'ilu ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami benar-benar akan menjadikan bumi itu tanah yang tandus dan kering. Hari ini kita tengok ni,
Bumi ni ada hijau, ada macam-macam. Tuhan kata besok kering habis. Tak ada. Kadang, tapi bumi hak nak kering tu, bumi tu tak ada kering. Kita kering dulu. Betul tak? Ramai orang sembang, pergi sembang mai. Cita-citanya banyak. Lepas tu tak ada apa. Dia pun tak nak tengok. Setengah orang beli barang, dia kata, oh, ini barang ni bagus ni, saya bagi garanti. Tu tanah kan, hak boleh pajak berapa. Tak apa, lepas 99 tahun kita bagi balik. Tak apa, saya tunggu. Tak dan. Tak dan. Tuhan kata semua ni zina, dan ia akan, kalaupun kita tak mati dulu pun dia akan pergi juga. Barulah masuk kepada cerita Ashabul Kahf. Sama-sama kita baca. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Okey. Orang-orang, kita dah cerita dahulu, orang musyrikin dia nak uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia suruh pergi tanya Yahudi, Yahudi test Nabi tentang cerita pemuda-pemuda yang pergi ke gua ni. Kerana ini adalah cerita yang ajaib. Ajaib cerita pemuda yang pergi ke gua, tidur di sana 300 tahun atau 309 tahun, nanti kita akan bahas perbezaannya. Ini cerita yang ajaib. Kami nak tahu cerita ajaib ni. Allah Subhanahu wa taala kata, adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya, am hasibta, dia kata pada Nabi, adakah kau sangka anna ashabal kahf, sesungguhnya ashabal kahf, tuan-tuan punya al-kahfi, war-raqim. Al-kahfi ni apa? Gua. Arab ni ada berapa perkataan dia. Dia ada al-ghar, kita pergi kita dia kata gua Hira, kita sebut gua juga, tapi dia Arab sebut ghar Hira. Dia tak kata kahfu Hira, kahful Hira. Dia kata ghar Hira, gua Hira. Pasal apa hak tu dia sebut ghar? Ghar ni ialah gua yang kecil, boleh masuk seorang dua. Yang tu dia panggil gua. Gua apa? Gua kecil lah. Kita panggil apa, Mamat? Gua kecil, gua besar ni. Orang Perlis panggil apa? Kalau gua tu besar, dia panggil kahf. Dia panggil kahf. Dan ar-raqim, ulama-ulama tafsir bincang apa maksud raqim. Macam-macam pendapat. Mereka kata raqim ni nama kampung. Ada yang menyatakan raqim itu nama-nama mereka yang ditulis di dalam lembaran. Ada yang menyatakan nama-nama mereka yang dipahat dan ditulis. Yang penting raqim ni tulisan lah. Mereka ni gua dan ada ditulis nama mereka. Tuhan tanya, adakah kamu sangka hebat sangat cerita Ashabul Kahfi ni dengan Ar-Raqim ni? Ajaib sangat. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak bagi tahu benda ni dibandingkan apa yang ada ni tak ajaib mana. Bukanlah susah Allah nak buat satu orang panjang umur jadi 300 tahun, tak susah. Allah hidupkan daripada tak ada menjadi ada. Ini manusia, tuan-tuan. Kita pergi tengok satu orang melukis, lukisan cantik, kita kagum dengan dia. Ui, pandai dia ni. Dia lukis gambar bukit tu punya cantik sebiji. Dengan warna dia pandai. Ni pandai. Kita puji pelukis, kita lupa puji pencipta yang asal kepada bukit bukau itu. Kita tengok, oi pandai pelukis ni.
Setiap kali kita kata pandai dah. Berapa kali kita kata Masya Allah, hebat ciptaan Tuhan. Apabila kita tengok orang buat benda tertentu, dia hanya menggabungkan benda-benda tertentu. Ambil ini, pasang ni, pasang. Kita pada pandai dia. Allah yang asal, kita lupa kepada dia. Macam tu jugalah musyrikin Mekah. Ini bukit bukau, gunung ganang, penciptaan langit dan bumi. Dia tak rasa apa. Dia duk rasa cerita, itulah yang hebat. Muhammad yang mendatang ni, diberikan wahyu kepadanya, dia tak rasa apa. Dia duk cerita-cerita pemuda-pemuda pergi itu yang hebat. Tidaklah kata mereka itu tidak hebat, cerita itu. Tapi semua kehebatan itu balik kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan hal itu kepada mereka. Dan Allah itu telah menciptakan lain-lain hal yang jauh lebih besar daripada itu. Dan ini ada ingatan untuk kita juga, supaya kita tahu dalam hidup ni, kita pergi doktor pandai kata. Dia test sikit, dia tahulah. Tak apalah kita tadi sikit ilmu kemanusiaan dia. Tapi Allah yang mencipta kita. Musyrikin Mekah, Nabi sendiri, bila benda ni, Allah bagi bahasa yang indah kepada. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kita baca dalam Quran. A antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Allah kata antum ashaddu khalqan amis sama. Dia saktah tu banaha. Dalam qiraat Hafs kita berhenti kalau ada qiraat ini. A antum ashaddu khalqan, adakah kamu yang lebih dahsyat penciptaannya? Amis sama, ataupun langit? Banaha, yang Allah bina. Apa sangatlah kamu ni dibandingkan langit? Tuan-tuan, apa sangat kita, macam saya sebut, bumi ini jika diteropong daripada atas, daripada jauh-jauh, dibandingkan alam ni, bumi ni bagai debu yang halus sahaja. Itu bumi, bukan kita. Bagi debu yang halus. Bagaimana kita ni, kita yang duduk di bumi ni, dalam semua keadaan itu, kehalusan bumi yang kita rasa begitu besar dibandingkan amis sama, langit ini yang Tuhan bina. Bila kita angkat, ya Rabb, wahai Tuhan, dia dengar doa kita. Allah tak kata, halui mana, minta apa ni? Mana ni berdebu ni? Ya Rabb. Sebab tu orang tak tahu jauh mana antara bumi dan langit. Tapi sejauh mana pun ia sedekat doa yang mustajab. Bila satu orang angkat ya Rabb, Allah terima doa dia. Baru dia kata ya Rabb, di sana dia telah didengari suara dia. Sebab itu Nabi Yunus alaihi salam, apabila dia diuji oleh Allah dengan kesilapan yang dia lakukan pada kaum dia, dia masuk ke dalam laut. Allah kata fanada fi dhulumat, dia seru Tuhan di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Dalam riwayat yang tidak dalam hadis tapi dalam riwayat sebahagian riwayat Israiliyat, dia kata malaikat kata sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf wala nadri aina huwa. Suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali, tapi tak tahu dia di mana. Malaikat tak tahu Yunus di mana. Allah mengetahui.
tapi suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali. Sebab itu kita jadikan suara kita sentiasa dikenali di langit. Ya Rab, malaikat kata suara ni selalu sampai ke langit. Ni 4 tahun dah tak dengar suara ni, apa masalah ni? Baru main pula ni. Tak apalah, Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin. Sebab itu siapa yang mau supaya doanya mustajab, antaranya selalulah dia berdoa. Siapa yang mau an yustajabu lahu fi syiddah, diterima doanya masa susah, fal yuksirid du'a fil rakha, maka banyaklah doa semasa senang. Sebab itu Nabi ajar supaya doa masa senang. Paling tak Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati naqmatik wa min jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku minta jauh denganmu dari hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kesejahteraan yang kau beri padaku. Wa fujaati naqmatik, dan datangnya mengejut balamu. Wa min jami'i sakhatik, minta jauh daripada semua kemurkaanmu. Minta. Hari ini dah tak tahu apa nak minta, setengah orang dia tak tahu nak minta. Alhamdulillah semua ada. Kata Alhamdulillah. Kata Ya Allah, jauhilah daripada hilangnya nikmat ini. Tolong azan. Masuk tu. Itu azan. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan masuk tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak cerita pada kita tentang Ashabul Kahfi. Dan sebelum kita masuk, kita kena tahu bahawasanya ini pendekatan Al-Quran dalam kisah. Quran ni dia bukan buku cerita. Nak cerita arakian sekian pada waktu sekian, pada bandar nama sekian. Kerana tujuan dia bukan dia nak buat cerita. Tujuan dia ialah ibrah, pengajaran. Dia hanya akan sentuh perkara-perkara yang penting. Dia sebut Ashabul Kahfi, tuan-tuan mempunyai penghuni gua. Dia tak bagi tahu nama dia apa, sekian nama apa, ni yang ni nama apa, ni nama apa. Macam sebahagian orang belajar silat, pergi tulis nama depa ni, pergi gantung di tiang di rumah, dia kata kalau ada yang nama ni setan tak masuk. Quran tidak begitu. Quran tak sebut nama mereka. Bukan kerana mereka tak ada nama, kerana itu tidak penting. Kalau kita tahu nama mereka apapun, tidak akan memberi apa-apa perbezaan kepada kita. Dah nama kita Awang, nama mereka tu tak ada apa, dia tidak suruh kita ubah nama. Yang boleh kita mengambil pengajaran ialah akhlak, perjuangan, iman, akidah yang ada di dada mereka-mereka itu. Sebab itu bila kita baca Quran, kita akan jumpa sebahagian tafsir dia pentingkan ni nama apa, nama apa, nama apa. Ini saya selalu sebut supaya berapa kali saya ulang tapi nak faham, nak bagi ingat. Bila cerita Nabi Nuh, dia tak penting. Nabi Nuh dengan perjuangan tu dia penting bahtera dia tu panjang apa, buat daripada kayu apa, kayu kokoh. Kalau kayu kokoh ni kalau meniaga boleh tak? Tu dia makan dah. Dia merepet benda yang tak ada. Panjang dia berapa, lepas tu siapa mai jatuh, lepas tu jatuh tu daripada mata buta jatuh dalam najis perahu tu macam celek pakat kutip sampai habis, lincin perahu Nabi Nuh. Lepas tu naik perahu tu makanan tak ada, pakai impun-impun macam-macam apa ubi lah apa semua, buat bubur asura, kita pun makan. Ini semua tak ada kena-mengena. Itu Tuhan tidak perlu, Tuhan tak suruh Nabi Nuh datang sebagai chef untuk hidang resepi bubur kat kita ada. Dia datang dengan tujuannya. Kisah-kisah Quran tujuannya untuk meningkatkan iman dan tujuannya supaya kita memahami
bagaimana untuk hidup sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Terus dia masuk. Saya baca, tuan ikut. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah kata, Iz ni tatkala, maksudnya kamu ingatlah cerita tu. Tatkala awal fitnatu ilal kahfi, pemuda-pemuda itu mencari perlindungan di gua. Faqalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, rahmat, wahai lana, dan berikanlah kepada kami, mudahkanlah untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk. So, bila kita nak faham, kita kena pi seolah-olah di zaman. Semua imajinasi kita ini pergi kepada zaman itu. Orang-orang muda. Ini kadang-kadang, orang muda kadang-kadang dia lebih baik daripada orang tua-tua. Sebab apa kadang-kadang? Sebab orang muda kadang-kadang dia tak ada sangat kepentingan. Orang tua-tua kadang-kadang nak sokong yang benar ni, duduk fikir jawatan aku lah, nak kedudukan aku. Sebab tu ramai orang-orang muda sokong Nabi. Kerana manusia ini apabila kurang ikatan dia dengan dunia ini, lebih mudah untuk dia menerima kebenaran. Sebab itu kita hormat apabila orang tu ada jawatan tapi bangun berdiri mempertahankan yang benar. Kena ramai orang apabila ada kedudukan, duk fikir saya bukan tak mau nak sokong yang ni, tapi saya ni macam ni lah. Anak-anak pun kerja. Sekali kalau dia ambil tindakan kat anak saya pula, kat saya pun ada jawatan, mereka pun duk kenal. Hampa buat pelan-pelan lah, saya sokong belakang tapi jangan sebut nama saya. Ya. Orang bacul tak boleh jajak jadi kawan, minum segala-segala boleh lah. Hidup berdiri di atas prinsip. Pada zaman ini kelihatannya bila kita baca surah ni, raja dan pemerintah zaman itu menindas mereka, orang yang beriman. Ada orang muda yang telah buat satu keputusan untuk pergi membawa diri mencari perlindungan, supaya iman mereka tak dipaksa mengikut agama penduduk negeri berkenaan. Saya tadi, secara kebetulan, ada satu orang daripada Kazakhstan, budak muda, dia mari jumpa saya. Dia tak buat appointment, tapi dia dah mai sangat. Dia mari dengan isteri dia. Dia mai, saya tanya, ada apa? Dia kata, dia cerita, panjang lah cerita dia. Tapi dia cerita dia duduk di Kazakhstan, dia amalkan agama, dia baru kahwin. Isteri dia dulu Kristian, masuk Islam, orang Rusia isteri dia. Bila pakai tudung, amalkan agama. Kadang-kadang budak-muda dia semangat, dia pakai jubah lah. Jadi negeri Kazakhstan ni dia jadi syok bersangka dengan dia. Dia buat permohonan nak mengaji di universiti di Mekah, Ummul Qura. Dia dapat Ummul Qura. Lepas dia dapat Ummul Qura, dapat je special brand mai kat dia. Dia kata kalau kau pergi, setengah tahun kami akan panggil balik, kau kena masuk dalam lah. Tak boleh. Dan saya tahu dulu sebelum Uzbekistan, sebelum dalam keadaan sekarang dah okey sikit. Dulu ada kawan saya satu kelas dengan saya, belajar di Madinah, balik dikena buku-buku dia dirampas. Mereka kena kesan daripada negara komunis. Jadi dia ni bawa diri naik kapal terbang, tinggal ambil isteri dia, marah budak-budak muda ni, semangat. Saya kata kenapa tak tunggu dulu?
Dia kata tak boleh hidup negeri macam tu. Keluar, pergi ke negara ni, pergi, akhirnya dia nak balik ke Rusia tak boleh, dia mari ke Malaysia, dia macam-macam lah. Jadi susah, dia tak tahu nak pergi mana sekarang. Nak balik negeri dia takut kena tangkap. Tapi saya ingat, demikianlah kita tak duduk dalam keadaan itu. Saya di Uzbekistan, saya ada satu orang syekh sana, dia alhamdulillah dia pendakwah. Dia cerita bagaimana pada zaman Rusia dulu, mereka apabila pergi ke bandar akan ditanya, kau percaya ada Allah? Kalau percaya ada Tuhan, dia bukan dia tangkap kita, dia tangkap dengan pak kita, dengan tok kita kali. Dia kata, datuk aku dulu bagi tahu, kalau orang tanya kata saya tak tahu, nak kena tanya bapa saya. Pasal kami kecil, betapa susahnya nak beragama. Kita dalam senang nak beragama, kuliah di masjid, betapa susahnya nak mai. Tapi hak ni mai belakang lah kan, sini. Tapi saya nak ceritanya, tuan-tuan bayangkan betapa jujurnya ataupun manusia-manusia yang telah menolak kepentingan kehidupan dunia mereka hanya semata-mata kerana nak berdiri mempertahankan agama dan pegangan mereka. Bukan kerana nak dapat banyak dalam Facebook like, berani, good, thumb up, keep up your good work. Tak ada. Tak ada. Lillahi ta'ala. Mereka sekumpulan pemuda berpakat, dan ini kekuatan orang muda dan siapa. Kita tak boleh hidup seorang, maka hidup berjamaah. Maksud ada kumpulan jamaah tu bukan kena pergi tubuh register tu jadi jamaah. Maksud nak hidup di atas agama, kena ada orang yang beragama juga macam kita. Seorang-seorang bukan tak boleh, dia tak kuat. Allah kata, idh awal fityatu ilal kahf, dan tatkala sekumpulan pemuda itu pergi mencari perlindungan di gua, faqalu, mereka kata, ini penting untuk semua anak muda dan kita yang tak muda pun. Hidup ni begini, dia pergi ke gua saja, inilah perjuangan. Hubungan dia bukan dengan pemimpin, hubungan dia dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, datangkanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Minta pada Allah. Pasal ini perjuangan dia, pasal ini agamanya. Sebab itu orang yang kata kuat berjuang kurang berdoa, dia bukan pejuang agama. Kadang-kadang kita dikelirukan antara menjadi pejuang agama dengan pejuang untuk diri kita sendiri. Kalau orang tu berjuang agama, sentiasa dia berhubung dengan Tuhan. Apabila berhubung dengan Allah, dia tahu macam mana dia kena pun, aku dah minta lah ke Allah. Yang ni antara aku dengan Allah. Dalam hidup pun, bila pemuda-pemuda ni kata, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan, berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Rahmat ni apa? Allah ni rahmat dia wasi'at kulla syai'. Rahmat dia merengkupi segalanya. Rahmat ni termasuk kuat iman, rezeki, perlindungan, segala kebaikan yang Allah beri, rahmat. Cinta, rahmat. Nabi kata, ruziqtu hubbuha, aku direzekikan cinta Khadijah. Rahmat. Ada isteri lawa tapi meluat kat kita, nak buat apa? Ada anak benci kat kita, tak rahmat. Sebab tu tuan-tuan, ini kerja susah, keadaan yang susah. Kadang-kadang orang tak tahu nak pergi mana. Al-Quran, kenapa Quran sebut doa mereka? Dia nak ajar kita supaya doa macam ni. Wahai lana min amrina rasyada. Apa maksud?
dan mudahkanlah untuk kami dari urusan kami dalam mendapat petunjuk. Kita akan tengok nanti di dalam Quran, bila dicerita Nabi Musa, dicerita doa Nabi Musa. Nabi Musa nak pergi lawan dengan Firaun. Nabi Musa kata, tak apa, bersiap dah kemas ni. Nak hafal hujah yang pertama, hujah yang kedua, hujah yang ketiga. Itu pendebat. Tapi menurut Nabi Musa, nak pergi, apa dia kata? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Yang ini dia kata, wahai lana min amrina rasyada. Sebab tuan-tuan, Allah bila berikan satu ruang, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Yang ni kita kena yakin, seyakin-yakinnya. Bila Allah mengkendaki kebaikan untuk satu hamba, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Kalau dia menghalang, tidak ada siapa yang dapat memberi. Wa ma yaftahillah min rahmat linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka kepada manusia daripada kerahmatan, tak ada siapa yang dapat menghalangnya. Percayalah. Walaupun orang tambat tangan kita, orang halang pergerakan kita, kalau rahmat Allah turun pada kita, tetap kita akan tegak berdiri. Kalau manusia membuka selebar-lebarnya jalan kepada kita, Allah tidak membukanya, kita tidak memperolehi apa-apa. Kalau kita buat istana yang besar, rumah yang besar, barang-barang yang mewah dalam kehidupan, tapi kalau Allah kata aku tak beri bahagia, tak bahagia dah. Makan cukup, rumah cukup, masalah diri, masalah keluarga, masalah menantu, masalah macam-macam. Sebab itu jangan diukur dengan apa yang kita lihat. Kerana rahmat Allah wasi'at kulli syai', merangkumi segala-galanya. Wahai lana min amrina rasyada. Sebagai Allah tunjuk pada kita, tuan-tuan, yakinlah ini dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat keyakinan ini, dan berjalanlah atas muka bumi ini menghadapi segala cabaran. Kalau Allah mudahkan untuk aku, semua kepayahan yang hampa cuba letakkan ini akan berakhir. Ataupun tidak memberi kesan. Dunia mungkin akan nampak. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hayatnya dipenjara sehingga ke akhir hayat. Dikepung oleh semua ulama zamannya, kebanyakan tak bagi peluang kerana dia banyak dan kritikannya. Tapi berapa banyak tesis pada zaman ini, pandangannya, perbahasannya, semua telah sampai kepada jutaan manusia, hampir keseluruhan umat Islam. Imam Ahmad demikian, ditambat disebab tak dibenarkan dia berceramah, mengajar, sehingga orang yang nak pergi jumpa dia akan diambil tindakan. Al-Baqi bin Makhlad yang pernah saya cerita, bila nak pergi jumpa Imam Ahmad riwayat hadis, kena berlakon orang minta sedekah. Masa nak ambil barang, satu hadis Imam Ahmad sebut, takut. Ada beberapa tahun dia kena duduk dalam rumah bawah tanah, takut pemerintah cari, takut tuduh dia mengajar. Muhaddis, ahli hadis yang besar. Hari ini Musnad Ahmad bin Hanbal dibaca oleh seluruh umat Islam. Mazhab Ahmad menjadi mazhab dalam beberapa dunia umat Islam. Orang kata, berkatalah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Azza wa Jalla, Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
Allah di atas segala sesuatu. Itu sangat berkuasa. Wallahu ta'ala. Banyak soalan ni, pagi kena tunggu sampai pagi esok. Tiap-tiap kali saya sembahyang di masjid, saya tidak pernah sembahyang sunat. Adakah disukai oleh Nabi atau tidak? Tuan-tuan, kalau kita sembahyang sunat, sama ada sunat tahiyatul masjid ke, qabliyah ke, ba'diyah ke, tahajud ke, apa ke, sunat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan setiap orang yang taqarraba ila Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekatkan diri kepadanya. Tapi kalau orang tu dia semayang, dia semayang fardu ya, boleh tak? Kalau tanya boleh ke tak, tentulah dia berdosa. Dia tak berdosa sebab semayang tu semayang sunat. Datang seorang badui kepada Nabi dan tanya Nabi tentang solat. Nabi bagi tahu 5 salawat, 5 semayang. Dia bagi tahu Nabi, aku akan solat la azid wala aku akan semayang dan aku tak akan tambah. Yang tu je semayang aku. Lepas tu dia pergi. Nabi kata aflaha in sadaq, dia akan berjaya jika sekiranya dia benar. Maksudnya kalau betul-betul semayang fardu, buat betul-betul. Artinya dia semayang menghapuskan dosa, air wudu menghapuskan dosa. Nabi kata kalau benar dia buat, elok semayangnya, dia akan berjaya. Tapi tuan-tuan, semua kita tahu ada kekurangan pada solat kita. Ada kekurangan banyak. Sebab itu maka amalan sunat lebih mendekatkan kita pada Allah. Kalau kita mampu buat yang sunat, kita digalakkan buat yang sunat. Tak buat yang sunat tidaklah berdosa, tapi buat yang sunat mendekatkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Pemandu bas yang memandu lebih pada 2 marhalah. Jika dia memandu bas, itu pekerjaannya seperti juga pilot kapal terbang, maka dia musafir. Bila dia musafir, walaupun 2 marhalah itu ada perbincangannya, tetapi yang penting musafir, bila terkena padanya hukum hakam musafir, maka dia boleh melakukan solat jamak dan qasar, walaupun itu pekerjaan dia. Setiap hari pun tak ada masalah. Ibnu Umar telah jamak dan qasar di Azerbaijan selama 6 bulan. Masjid dekat, surau dekat, yang mana lebih baik? Tentulah semayang di masjid, bukan di surau. Bukan tahiyatul surau, tahiyatul masjid. Apakah amalan yang boleh menambahkan rezeki kita? Orang Melayu suka ni. Bukannya orang Melayu, orang mana pun suka tambah rezeki, tak gitu. Ustaz minum dulu. Bismillah. Allah ni suruh kita ibadat pada dia. Dia tak minta pada kita beri makan pada dia. Allah ni Ar-Razzaq dzu quwwatin matin. Dia adalah pemberi rezeki yang mempunyai yang mempunyai segala kekuatan yang teguh. Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad, 4 perkara tajlibur rizq. 4 perkara yang akan menyebabkan rezeki datang. Kerja tu satu hal lah. Ni cari kena pergi kerja, itu tak apalah, itu semua faham. Kalau duduk tunggu rezeki mai dia. Tapi setelah kita bekerja dan semua melalui kehidupan kerana Allah suruh kita kerja, apakah amalan yang menambahkan rezeki? Kata Al-Imam Ibn Qayyim, arba'atun tajlibur rizq. 4 perkara yang menarik rezeki. Bukan menarik, yang membawa kepadanya rezeki. Yang pertama kata dia, qiyamul lail.
Kedua, wa kathratul istighfar. Ketiga, wa ta'ahudus sadaqat, wa ta'ahudus sadaqah. Yang ketiga ialah senantiasa bersedekah. Yang keempat, az-zikru awalin nahar wa akhirih. Zikir pada awal siang dan pada penghujung malam hari. Maksud pada awal hari dan pada penghujung hari. Saya sebut apa tadi? 4 perkara. Yang pertama, qiyamul lail. Buat qiyamul lail. Setengah jam, kalau boleh sejam sebelum subuh bangun salat. Waktu itu Allah, mana hamba-hambaku yang meminta, aku nak bagi. Syaraful mu'min qiyamul lail, kemuliaan orang mukmin qiyamul lail. Pada wajah orang qiyamul lail itu ada nur. Sebab itu sebahagian orang kita tengok wajahnya wajah orang saleh, ada izzah pada wajah. Manusia pun macam tu. Dan soal salat atau salat, orang tu bila dulu dia tak solat, tadi tengok, kemudian dia solat, ada perubahan. Dia macam tu dah, kalau hitam-hitam tu lah juga, tapi ada nur pada wajahnya. Qiyamul lail, minta pada Allah rezeki, Allah berikan rezeki. Setengah orang tu dia tak faham konsep, dia ingat Tuhan ni macam dia nak, macam orang apa, dia order makan, dek macam ni, kopi ais 2. Tu style Malaysia kan. Saya duduk di UK, Mak Saleh ni dia tak buat tang tu bagus dia kadang-kadang dia main, dia sembang lu dengan dia tu, how you today, kita ingat dia kenal. Dia kata bukan, dia bukan robot. Baru dia tanya ada apa, cakap kita adik lambat dah macam ni. Ke style kita. Tapi tak apa, kita macam ni kopi ais 2. Kita tak ada ubudiyah kita pada Allah. Ya Allah bagi rezeki pada aku. 2 hari dah minta, tak main-main ke ni rezeki. Dia ingat macam tu Tuhan. Dia ingat Allah macam tu. Dan dia minta seolah-olah dia bagi order ke Allah. Dia bagi arahan kepada Allah. Seolah-olah dia bagi arahan pada Allah. Ini tak betul. Sebab tu kita ud'u rabbakum tadarruan wa khufi. Seru Tuhan kamu, minta pada dia dalam keadaan rendah diri. Dan dalam keadaan merendah diri dan memperlahankan solat. Kena tadarru' dan khufiyah. Sebab itu bangun qiyamul lail, ketika itu jiwa kita tenang, rendah diri, bukan orang tengok, sujud lama-lama pada Allah, minta hajat, dia bagi rezeki. Kedua apa tadi? Al-istighfar. Banyak istighfar. Istighfar dalam erti kata memang nak minta ampun pada Allah. Setengah orang ni kita habaq suruh istighfar banyak rezeki, berapa banyak ada tu? Dia tanya. Kalau kita habaq ke dia, Nabi tak habaq banyak, Nabi suruh banyakkan istighfar. Kalau kita habaq ke dia 700, dia pun pergi cari 700. Tak ada 700 ni. Dia seolah-olah diingat macam jampi. Istighfar maksud mohon ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun padamu. Kadang-kadang satu istighfar itu lebih bermakna daripada 100 istighfar yang tak ada rasa apa, yang tidak ada kerendahan diri kepada Allah. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata pada mereka, minta ampun pada Tuhanmu, dia pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalau kamu istighfar, Allah hantar langit turun hujan.
Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan membanyakkan untuk kamu harta dan anak bina. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia akan menjadikan pada kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ramai orang yang dia rasa betul ke ni nak try. Tuhan bukan tempat kita try. Istighfar dengan ikhlas kepadanya, dan tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup ini. Keajaiban rezeki. Allah beri rezeki, benda yang tak sangka dia boleh ada. Sebab tu bila kita tawakal pada Allah, kita akan kata insya-Allah pada satu orang, saya boleh buat, insya-Allah saya boleh beli. Duit tak ada tapi janji. Pasal apa? Tempat kita tawakal kuat. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setengah orang kadang-kadang dia tak dapat nikmat istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, bila duk berlagu kan. Bukan saya kata tak boleh bernasyid, tapi istighfar dengan rendah diri kepada Allah. Kemudian wa ta'ahudis sadaqah, selalu bersedekah. Sedekah macam mana? Duit minta banyak, ente sedekah dengan kadar kita. RM1 bagi. Sedekah pada orang yang memerlukan, orang miskin. Anda tengok orang susah tepi jalan, kita berhenti, kita bagi dah. Dia berheran siapa bagi dah. Kadang-kadang bukan senang nak jumpa orang. Dan kita jumpa orang susah, isu nak pergi cari balik tak ada dah. Bagi dah. Kita bagi ya, Allah akan ganti. Pagi-pagi malaikat doa kepada orang yang munfiq supaya an yaj'alahu salafan, Allah bagi ganti pada dia. Yang kedekut tutup. Setengah orang dia takut sangatlah RM2 dalam poket dia tu, nak bagi pada orang miskin. Tengok orang tu zahir miskin, zahirnya miskin kita bagi. Betul kan miskin ni, entah-entah di rumah ada, dia zahir dia miskin, dia tipu kita, dia dengan Allah Ta'ala, dia suka kita bagi. Tak miskin pun kita akan bagi RM2 tu. Tapi kalau kita bagi lillahi ta'ala, tak ada masalah. Saya, orang lain pun mungkin melalui pengalaman yang sama. Pernah orang tipu ya, orang tahan kereta atas Jabatan Pulau Pinang, kita ingat dia miskin sungguh. Kesian bawa dia apa semua. Lepas tu apa ada kita bagi kat dia. Pipis ni jumpa kawan dia dah. Cerita Allah, dia kata aku kenalah minggu lepas. Macam tu juga cerita dia. Kereta pi bus stand dia hilang, tapi kita kata rugi, tak rugi. Masa kita beri, kita dengan penuh sangkaan dia miskin, lillahi ta'ala kita tolong. Kita tak tahu yang ghaib. Allah tak kata hang bagi sedekah saja pasal hang dah silap. Nah. Lillahi ta'ala kita bagi kepada dia kerana di atas sangkaan kita. Dia tipu, dia dengan Allah. Dia ambil duit tu, tangki pahala kita dapat, tapi dia kena berjawab dengan Allah kerana dia tipu kita. Kemudian yang keempat apa? Bak rezeki ni orang ingat tu. Zikir pada awal hari dan pada akhir hari. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang subuh tu zikir. Kalaupun tak sempat kita pergi kerja, baca wirid-wirid Nabi. Baca Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah aku minta kebaikan pada hari ini. Pas salat baca ayat kursi, kita baca ayat kursi. Ayat kursi, kita baca ayat kursi. Baca wirid-wirid Nabi. Jangan pergi beli buku senjata tok lebay apa jangan. Pergi beli Husnul Muslim, perisai Muslim itu yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Tengok apa zikir-zikir Nabi SAW pagi dan petang. Baca. InsyaAllah Allah mudahkan rezeki untuk kita. Rezeki mudah main ni bukan duk tunggu kok ada siapa-siapa nak bubuh akaun aku tau. Allah memberikan rezeki dengan berbagai-bagai cara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki.
dan kekuatan dalam hidup. Surah pilihan antara Kahfi dan Yasin di hari Jumaat. Minggu lepas dah ceramah, minggu ni dah lupa. Dah jawab dah. Sujud sahwi, nak baca apa? Bukan sujud sawi. Sawi tu ialah senang sayang. Sahwi. Sahwi. Dia kata adakah baca subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaan subhana man la yanamu wa la yashu tidak ada di dalam apa-apa riwayat hadis. Sama ada yang sahih, yang dhaif, hatta yang palsu pun tak ada. Tetapi disebut di dalam beberapa buku. Hatta Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami pun sebut. Tapi dia kata di dalam sebahagian buku menyebut. Tapi dia tak sebut hadis Nabi. Jadi ulama-ulama hadis lebih minta supaya kita baca apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang kita baca semasa sujud. Nabi ni masa sujud dia baca macam-macam. Dia baca subhana rabbiyal a'la, dia baca kan. Dia baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sama ila akhir yang kita baca. Nabi baca. Hatta Nabi rukuk, Nabi baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Jadi kita banyakkan baca. Ni dia tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima perintah solat, pernah lihat Allah ataupun tak? Ini berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha, nanti kita akan masa tak ada, Aisyah kata wallahi laqad qaffa sya'ri bima qult. Apabila orang tanya Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbahu, adakah Muhammad melihat Tuhannya? Kata Aisyah, berdiri bulu remaku dengan apa yang kau katakan. Dia tidak melihat melainkan nur, cahaya saja. Kemudian ulama berbincang tentang masalah melihat dan tak melihat ini, nanti insya-Allah kita akan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah.